Okay, selamat pagi. Hari ini kita teruskan bab 6. Okay, sila buka buku kerja 2, muka surat 41. Hari ini kita akan tengok TP4. Okay, tengok soalan. Raja di bawah menunjukkan sebuah bulatan JKLM yang berpusat di O. Cari X dan Y. So, kita tengok X dulu. X sebenarnya adalah satu sudut di dalam segitiga yang di-highlightkan seperti raja. Cuba perhatikan segitiga ini terdiri daripada OJ dan OM. Okey, apakah bahagian OJ dan OM dalam segitiga ini? Jejari. Maknanya panjang mereka mesti sama. Kata lain, ini adalah satu segitiga sama kaki. So, sebelah kaki X, sebelah lagi mestilah X juga. Jadi, kalau saya nak cari X, saya boleh guna jumlah sudut pendalaman segitiga. 180 tolak 68. Kemudian saya bahagi 2 untuk dapatkan nilai 1X. Jadi, X bersamaan dengan 56. Okey, sekarang saya nak cari Y pula. Okey, kalau you nampak sebenarnya Y adalah kepala atau sudut atas bagi satu Eiffel Tower. Okey, jadi kalau saya nak cari Y, saya kena cari sudut bawah dia. Jadi, sudut bawah dia terdiri daripada sudut 68 dan sudut warna hijau ini. So, I kena fokus dulu cari sudut warna hijau. So, warna hijau, sudut ini adalah salah satu sudut dalam segitiga yang berwarna biru pula. Konsep dia sama dengan segitiga tadi. OJ dan OK ialah apa? Jejari. Jadi, ini juga merupakan satu segitiga sama kaki. Jadi, kaki sebelah sudah 60, sebelah lagi mestilah 60 juga. So, saya boleh terus guna jumlah sudut pendalaman segitiga. 180 tolak 2 kaki, dapatlah sudut warna hijau. Tengok, semua 60. Rupanya, ini segitiga sekata. Okay, kita kembali kepada soalan. Kita sudah dapat sudut hijau. Sudut kuning, jadi kita jumlahkan dia. Kita dapat sudut bawah tower. Kalau kita nak cari sudut atas tower, okay, kita jumlahkan dulu and then bahagi separuh. Jadi, Y adalah 56. Okay, sekarang kita tengok nombor 2 pula. Okay, ini kita ada benda baru nak belajar. Okay, raja di bawah menunjukkan sebuah bulatan A, B, C, D, E berpusat di O. Cari nilai X. Okay, jadi di sini kita nampak A, B sama dengan B, C. Okay, sebenarnya A, B dan B, C panggil apa? Perentas. Okay, sebab dia adalah garis lurus yang tidak merentasi pusat. Okay. Perentas jika sama, maksudnya lengkuk pun sama. Jadi, lengkuk AB luar ni AB, okay, mesti sama dengan BC juga. Jadi, kata lain, bila lengkuk sama, apa yang sama? Sudut pada lilitan atau sudut pada pusat yang sama. 2 pensel. So, sini adalah 2 pensel. Satu pensel di sini. Okay, B, D, C. Satu lagi pensel dekat A, E, D. Dahlah pensel sama saiz, jadi mata dia pun sama. Jadi sebelah 39, satu lagi pun 39. Okay, jadi ini membantu kita apa? Kita sudah dapat sebahagian sudut daripada X. So, satu lagi bahagian, okay, adalah di dalam segitiga. Okay, jadi cuba tengok DOB adalah apa? Diameter. Diameter yang membentuk segitiga dalam bulatan, kita tahu sudut yang setentang dengan dia mesti sudut tegak. So, kita sudah dapat X dah. X adalah sudut tegak tambah 39. Jadi, X adalah 129 darjah. Kita tengok nombor 3 pula. PQST, okay, adalah satu bulatan. PQR dan RST adalah 2 garis lurus. So, dia minta kita cari X dan Y lah. Okay, kita tengok X dulu. X sebenarnya, okay, adalah sebahagian daripada sudut pintu belakang. Okay, pintu depan 60 darjah.
Okay, jadi pintu depan mesti sama sudut dengan pintu belakang. So, ini membantu kita cari X. Kalau saya boleh dapat sudut pintu belakang, okay, saya boleh, kalau saya dapat sudut separuh, sudut kuning ni, okay, saya boleh dapat nilai X. Sebab saya tahu sudut kuning dengan X mesti sama dengan sudut depan pintu. Pintu depan. Okay. Jadi fokus kita sekarang pada apa? Sudut kuning dulu. Okay. Jadi sudut kuning ni macam mana kita nak cari? Dia sebenarnya adalah sudut kepala kepada tower. So ke bawah tower 72, atas separuh lah. So atas tower 36. Kita tahu X tambah 36 adalah pintu belakang. Mesti sama dengan pintu depan. Jadi, samalah 68. So, kita sudah boleh cari X bersamaan dengan 68 darjah. Tolak 36. Dapatlah X sama dengan 32. Okay, sekarang kita nak cari Y pula. Okay, sebelum kita cari Y, okay, kita tengok segitiga ini dulu. Ini apa? Okay. RS sama dengan PS. Maknanya ini adalah satu segitiga sama kaki. Sebelah kaki tadi 32 kan? Sebelah lagi pun 32 lah. So, kalau saya nak cari Y, saya fokus kepada segitiga yang kecil ni. Okay. RQS. Kalau saya nak cari Y, saya boleh terus guna jumlah sudut pedalaman bagi segitiga. 180 tolaklah 32, tolaklah 68. Dapatlah jawapan 80. Okey. Okay, sekarang kita tengok muka surat 42 pula. Darjah 1 ABCD ialah sebuah sisi 4 kitaran. Okey. CDE ialah garis lurus. Cari sudut yang sama dengan ADE. ADE ni apa? Ini adalah sudut pintu depan. Jadi sudut yang sama dia mesti sudut pintu belakang lah. So, jawapan kita ABC ataupun CBA. Okay, nombor 2. Nyatakan sama ada setiap hubungan yang berikut betul atau salah. Kalau kita jumlahkan dapat 180, mesti sudut bertentangan atau face to face dalam sisi 4 kitaran. So, kita tengok AOC dulu. AOC, adakah dia bertentangan dengan ADC? Ya, tetapi mereka bukan dalam sisi 4 kitaran kerana ada satu bucu yang tak sentuh kepada lilitan. Jadi tidak, ini salah. Okey, macam mana yang betul? Betul macam ini. Yang B, ABC dengan ADC. Jumlah adalah 180. Kerana mereka adalah sudut yang bertentangan atau face to face dalam sisi 4 kitaran di mana setiap bucu adalah bersentuh lilitan. Okey? Alright, kita tengok nombor 2. Darjah 2 menunjukkan sisi 4 kitaran. JKLM. Ini sisi 4 kitaran dan sebuah bulatan dan LMN adalah garis lurus. Okay, kita nak cari X. X ni apa? Nampak macam sudut peluaran kan? Ya, cuba cari rumah. Dapatlah. Ini adalah pintu depan. Kalau nak cari dia, I kena cari pintu belakang. Tapi tak ada. Jadi apa kita nak buat? Kita boleh pindahkan pintu depan ke pintu belakang. Sebab kita tahu sudut dia sama. Jadi kita carilah sudut pintu belakang. Sama je. Jadi kalau nak cari sudut pintu belakang, tengok segitiga ini. Kita nampak tadi kan JK sama dengan KL. Ni maksud segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Sebelah kaki dah 30. Sebelah lagi mestilah 30 juga. Jadi kalau saya nak cari X, 180 tolak 2 kaki. Dah dapat. X sama dengan 120. Sekarang nak cari Y pula. Okay. Sini you boleh guna 180 yang sebelahan ataupun guna ini pun boleh. Okay. Jadi kita sudah tahu X 180. Kalau saya nak cari Y, hubungan dia dengan 3Y adalah sudut bertentangan. Sudut face to face.
dalam sisi 4 kitaran. Jadi apakah hubungan mereka? Hubungan mereka adalah bila dijumlahkan bersamaan dengan 180. Jadi kita selesaikanlah formula ini. Kita boleh cari Y. Jadi 3Y bersamaan dengan 180 tolak 120 dapat 60. Saya nak cari Y kan? Jadi 3 kena pindahkan juga. Okey, 60 darjah bahagi 3. Dapatlah Y bersamaan dengan 20 darjah sahaja. Okey, soalan last. Okey, darjah 3 menunjukkan dua sisi kitaran. Okay, dia bertindih. Okey. PQRT dan PRST. Okay, RTU adalah garis lurus. Okay, dia nak kita cari 3. X, Y dan Z. Okay, kita cari X dulu. X di mana? X sebenarnya di sini. Dia adalah sudut yang bertentangan dengan 50 dalam sisi 4 kitaran. Jadi jumlah mereka mesti 180. Okey, saya boleh carilah nilai X dengan selesaikan formula ini. Jadi saya pindahkan 50 dulu ke belakang. Positif jadi negatif. So 180 tolak 50 kita dapat 130. Kita nak cari X. Jadi 2 kena pindah ke belakang. Pindah ke belakang dia jadilah bahagi. Jadi 130 darjah bahagi 2 kita dapatlah X bersamaan dengan 65 darjah. Okey. Jadi sekarang kita nak cari Y pula. Okey, kalau nak cari Y, saya boleh fokus segitiga ini. Saya cari dulu sudut ini. Okey, and then saya boleh guna 180 tolak sudut warna hijau. Jadi cari dulu sudut ini. 180 tolak 68 tolak 50 sebab jumlah sudut pedalaman adalah 180. Jadi lepas tolak saya boleh dapat sudut hijau ni sebenarnya 62 darjah. So apakah Y? Tolak lagi sekali dengan 180 sebab mereka adalah jumlah sudut di atas satu garis. Okay, jadi tolak kita dapatlah Y sama dengan 118 darjah. Kita tinggal X. Okay, cuba tengok X di sini. RQ dengan QP adalah sama panjang. Jadi dia adalah satu sudut di dalam segitiga sama kaki. So, kita tahu kaki mesti sama. Jadi kita kena cari dulu kepala dia. Jadi macam mana kita nak cari sudut kepala ini? Kita fokus kepada sisi 4 kitaran ini. Apa yang kita nampak ni? Dia adalah pintu belakang dengan Y. Tadi Y kita dapat berapa? 118. Okey. Jadi sudut warna hijau ini pun 118 darjah. So, saya nak cari Z. Saya boleh guna 100. Okay, ni 180 tolak 118. Okay, untuk dapatkan jumlah sudut 2Z. Okay, sekarang saya nak cari 1Z je kan. Jadi saya bahagilah 2. Dapatlah Z bersamaan dengan 31. Okay, jadi itu sahaja untuk hari ini. Okay, mulai hari ini kehadiran dikira melalui kerja rumah yang anda hantar. Jadi hari ini bagi 2 muka surat je. Okay, snap gambar 41 sebagai bukti anda sudah belajar. Okay, jadi itu sahaja. Terima kasih.